Cuba desak warisan tanda tangan MOU, ini penjelasan Syafiee. Benarkah tuduhan rasuah Rosman disengajakan? Anwar beri amaran pada pemimpin UMNO. Sultan Ibrahim murka dengan Mahathir. Presiden Warisan Syafiee Apdal berkata, Ahli Parlimen Labuan Rosman Isli mungkin tidak akan didakwa di mahkamah sekiranya partinya menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan. Ketika mempertahankan Rosman, Syafiee berkata, Ahli Parlimen Warisan berkenaan tidak terlibat secara langsung dalam kes yang dikaitkan dipercayai melibatkan salah guna kuasa. Pasal apa kes itu berlaku? Kes ini berlaku pada 2020. Kita tak tanda tangan memorandum dan ini berlaku. Kalau kita tanda tangan memorandum, kemungkinan perkara ini tidak berlaku. Katanya dalam satu forum Rasuah Busters di Facebook Sinar Harian. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai Rosman yang dilaporkan bakal menghadapi tuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Ini susulan kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa seorang ahli parlimen akan didakwa mengikut Seksyen 23/1 Akta SPRM kerana menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah sama ada untuk dirinya, saudara atau sekutu. Rosman sendiri mengesahkan dirinya adalah individu itu dengan mendakwa kerajaan cuba menuduhnya menyalahgunakan kuasa ketika menjadi ahli lembaga pelabuhan Labuan selepas gagal dipujuk melompat parti meninggalkan warisan. Dalam pada itu, Syafiee menegaskan warisan tidak berkeperluan untuk menandatangani MOU dengan kerajaan. Sebaliknya, beliau berkata, pihak kami boleh saja duduk semeja dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika mahu membincangkan hal berkepentingan untuk rakyat. Saya pun dah ada bercakap sikit-sikit apabila di-call oleh reporter. Kes ini memang obvious politically motivated lah. Dia kes ini memang dah lama pun saya diberi amaran yang akan dibacakan pertuduhan selama ini dan ianya selalu ditangguhkan sebab ialah saya diharapkan meninggalkan parti warisan lah, parti saya, dan disebabkan saya tidak mahu meninggalkan parti dan akhirnya dibacakan pertuduhan untuk tujuan supaya dalam saya berhadapan dengan PRU15 yang dijangka tidak akan berlaku tidak lama lagi, maka saya akan menjadi disadvantage lah dengan reputation damage dan sebagainya. Anggota Parlimen Labuan Rosman Isli mendakwa bahawa dia dikenakan pertuduhan rasuah kerana keengganannya untuk meninggalkan parti warisan dan menyokong kerajaan sekarang. Katanya pertuduhan yang baru dibuat oleh SPRM ini adalah satu rencana yang sudah dirancang lama dan bermotifkan politik. Bekas anggota Parlimen UMNO itu mendakwa bahawa sebelum ini dia dihadapkan ke mahkamah sebanyak 2 kali. Tetapi setiap kali pertuduhan berkenaan tidak diteruskan. Bagi saya ada 2 objektif yang ingin dicapai oleh pihak yang berkepentingan politik yang menerajui operasi ini. Pertama, dalam masa mereka memujuk saya 1.5 tahun selama ini untuk saya meninggalkan parti warisan dan menyokong kerajaan Perdana Menteri, kes ini sengaja diadakan untuk menakut-nakutkan dan menekan saya. Kedua, pertuduhan ini juga direka bentuk dan disediakan supaya apabila saya tidak mahu mengalah dengan tekanan mereka, maka akhirnya ia akan dibacakan juga di mahkamah untuk menjatuhkan imej saya sebelum PRU15 yang akan datang ini. Katanya semasa sidang bidan di luar kompleks mahkamah Kuala Lumpur, Rosman didakwa atas satu pertuduhan berkaitan rasuah semasa dia menjadi timbalan pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan 3 tahun lalu. Rosman dikatakan menggunakan kedudukannya itu bagi mendapatkan kontrak kerajaan untuk sebuah syarikat yang di dalamnya ada kepentingan bapa serta saudaranya. Dia memenangi kerusi Parlimen Labuan atas tiket UMNO semasa pilihan raya umum ke-13 dan ke-14 pada tahun 2013 dan 2018. Namun, pada tahun 2018, Rosman berpaling tadah ke warisan. Ketika diajukan soalan daripada wartawan mengenai siapa yang membuat tawaran dan cuba menekan dirinya, Rosman tidak mendedahkan nama-nama mereka yang terbabit. Dalam politik semasa saya di pihak pembangkang, ada pelbagai amaran ancaman seperti yang kita selalu dengar. Betul, saya menerima tawaran dan amaran supaya saya akan meninggalkan warisan dan menyokong kerajaan. Namun saya enggan kerana saya selesa dengan ideologi parti warisan yang senada dengan jiwa saya.
Saya ingin meneruskan perjuangan bersama warisan kerana saya tertarik dan berminat untuk meneruskan perjuangan dengan rakan-rakan dengan misi yang sama untuk membanteras penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang mengancam negara ini. Secara kebetulan, sekarang saya dituduh dengan penyalahgunaan kuasa sedangkan saya tahu saya adalah mangsanya, katanya. Para pemimpin UMNO dinasihatkan agar berhati-hati sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan bagi mengelak berlaku masalah di kemudian hari. Ini kerana kebanyakan kenyataan yang dikeluarkan merupakan pendapat individu dan bukan keputusan parti, kata Ketua UMNO Bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata adalah lebih baik sesuatu keputusan yang hendak dijadikan kenyataan diputuskan melalui rundingan berasaskan konsultasi. Apapun saya fikir UMNO harus lebih berhati-hati sebelum membuat sesuatu kenyataan kerana kadang-kala kenyataan dikeluarkan sebagai pendapat individu dan boleh membawa kepada masalah kemudian kepada parti. Jadi dalam parti elok amalkan budaya berunding supaya kita dapat sesuatu keputusan itu berasaskan kepada konsultasi dan mengelakkan pandangan peribadi. Kadang-kadang pandangan peribadi ini didorong oleh sentimen-sentimen tertentu yang boleh merugikan, katanya ketika ditemui selepas melancarkan pakej remaja keluarga Malaysia dan pakej peranti keluarga Malaysia. Beliau diminta mengulas mengenai kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dalam satu wawancara bahawa UMNO dan Barisan Nasional akan bertanding secara bersendirian pada pilihan raya negeri Melaka tanpa kerjasama parti lain termasuk PAS yang menjadi sekutunya dalam Muafakat Nasional atau Bersatu. Menurut Ahmad Zahid, antara punca tiada kerjasama dengan PAS ialah Muafakat Nasional itu sendiri tidak pernah didaftarkan. Beliau turut menyebut tentang pengkhianatan berulang kali terhadap UMNO sewaktu mengulas berkenaan Muafakat Nasional namun tidak memberikan penjelasan lanjut mengenainya. Mengulas lanjut, Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berharap apa-apa jua pendirian yang dibuat oleh UMNO tidak lagi melihat kepada kepentingan parti itu sendiri. Sebaliknya, harus juga melihat kepada kedudukan UMNO sebagai pihak yang sedang memimpin dan memerlukan kerjasama banyak pihak. Ujarnya UMNO akan kerugian jika menolak kerjasama dengan parti-parti lain kerana parti itu sendiri sememangnya memerlukan kerjasama tersebut. Tambahnya, UMNO perlu mengamalkan politik muafakat dan perbincangan bagi mencapai inklusiviti yang perlu dijadikan perhatian serius. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar terkilan dengan tindakan kerajaan ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada 2018 yang tidak meneruskan permohonan semakan serta pentafsiran kes Pulau Batu Putih. Baginda turut mempersoal adakah soal kedaulatan Johor seolah-olah tidak penting kepada kerajaan pada waktu itu. Adakah kita negeri anak tiri? Kalau tak suka Johor, cuba kalau Malaysia kehilangan Pulau Langkawi kepada Thailand, bagaimana rasa orang Kedah agaknya? Katanya di Facebook. Sultan Ibrahim turut menggesa tindakan diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab melakukan kecuaian dan kekilafan kerana tidak meneruskan permohonan semakan serta pentafsiran kes Pulau Batu Putih. Baginda juga mahukan penjelasan di sebalik tindakan kerajaan ketika pentadbiran Mahathir untuk tidak meneruskan permohonan semakan ke atas penghakiman kes Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Tindakan sedemikian seolah-olah mengalah sebelum masuk gelanggang kenapa keputusan untuk tidak meneruskan permohonan itu diambil sedangkan kita telah menemui bukti baru yang berpihak kepada kita. Ini yang menyebabkan saya cukup terkilan, katanya. Sultan Ibrahim juga mahu pasukan petugas khas yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri menjelaskan punca kerajaan pimpinan Mahathir menarik balik semakan kes berkenaan. Baginda juga turut menggesa tindakan diambil setegas-tegasnya jika benar berlaku kekilafan. Ini adalah soal kedaulatan kita, katanya. Sebelum ini, Menteri Besar Johor, Hasni Mohamad dalam kenyataan memaklumkan kerajaan Johor memberi jaminan akan bekerjasama dan membantu pasukan petugas khas kerajaan persekutuan. Penubuhan pasukan itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk membuat kajian menyeluruh, meneliti dan mencadangkan pilihan bersesuaian dengan mendapatkan pandangan daripada pakar perundangan antarabangsa berkenaan kes Pulau Batu Putih.